السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan pada pagi ini oleh kerana kuliah kita ini adalah kuliah subuh bulanan setiap minggu kedua dan minggu keempat pada hari Ahad. Jadi kita akan pilih satu kitab untuk kita bahas. Tafsir daripada ayat-ayat suruhan. Kitab ni keluaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Saya tengah cari dia punya stok dia. Sebab ni orang bagi hadiah saya. Orang bagi hadiah. Jadi dia kata adalah jualnya. Tapi kalau tuan-tuan sementara tunggu kitab tu, boleh juga tuan-tuan guna tafsir biasa. Cumanya tuan-tuan kena cari ayat lah. Bila kita kata ayat ni dia berbentuk ayat-ayat suruhan, jadi kita kena cari sikit. Kena cari kat mana ayat-ayat suruhan dan kat mana ayat-ayat larangan. Dia begitu je. Sementara kita tunggu kitab yang sampai. Baik. Tafsir yang disebut dan dikumpulkan ayat-ayat yang berbentuk suruhan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ni amat bergunalah untuk pendakwah dan sebagainya. Kerana dalam kumpulan ayat itu kita boleh nampak semua ayat yang berbentuk suruhan. Dia ada dua jilid sebenarnya, ayat yang berbentuk suruhan dan ayat yang berbentuk larangan. Ada suruh dan ada larang. Tapi sekarang ni kita tengok ayat yang berbentuk suruhan dahulu. Ada beberapa bab dalam kitab kita ini, kalau kita tengok agak tebal. Semua dikumpulkan berkaitan dengan suruhan-suruhan dalam syariat. Dia dalam ni dia ada lebih kurang dalam 17 bab, 500 lebih muka surat. Jadi kita akan kupas satu persatu ayat tu, suruhan tersebut, apa yang Allah Ta'ala nak. Sebab suruhan ini dia terbahagi pada dua.
Dia panggil al-umurul muslihah wal umurul munazzimah. Suruhan yang berbentuk hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua berbentuk hukum kemasyarakatan, hubungan kita dengan orang lain. Ada bab hubungan kita dengan Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala suruh kita sembahyang dan sebagainya. Ada hukum yang melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Itu juga kita kena tengok. Ayat mana yang kata hubungan kita dengan Allah, dan ayat mana juga yang mengatakan hubungan kita dengan orang lain. Amat penting untuk kita tahulah. Bagi saya cukup penting untuk kita tahu, supaya hidup kita ini sentiasa mementingkan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Biar hidup kita dalam keadaan begitu, mementingkan suruhan yang Allah Taala suruh kita, dan juga kita tengok apa sahaja yang berbentuk larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak akan melakukannya. Sebab itu adalah salah satu daripada larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Pada bab yang pertama pada hari ini, sebagai muqaddimah dia, bab yang pertama sekali diletakkan dalam kitab kita, dalam perbincangan kita ini, iaitu bab berkenaan dengan anak-anak. Dia kumpulkan semua sekali bab berkenaan dengan anak-anak. Sebagai contoh saya boleh bagi perintah yang pertama, menyusukan anak, perintah memelihara anak dengan baik, perintah memberi pendidikan kepada anak-anak, perintah bersederhana dalam mengasihi anak-anak, perintah membahagikan harta pusaka pada anak-anak. Itu dia punya bab dia. Dia kurang dalam 4-5 ayat suruhan berkaitan dengan anak-anak. Itu sebab tu saya kata cukup baik. Kitab ini dan perbincangan kita ini cukup baik. Nombor satunya kerana kita berbincang adalah benda yang kita panggil sekitar perkara-perkara yang kita sebut sebagai apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Dan memanglah kita mementingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni. Kita penting sangat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Sebab apa? Yang pertama sekali kerana kita nak supaya apa sahaja suruhan Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan dengan baik. Atas nama dia merupakan suruhan Allah. Dan apa sahaja larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita boleh tinggal. Sebab apa? Sebab Allah Taala larang. Baik. Kita tengok. Anak-anak yang dilahirkan di dunia ini satu nikmat kurniaan Allah yang tidak ternilai pada kita. Harta yang cukup hebat. Tetapi kita diperintah menunaikan tanggungjawab di atas anugerah nikmat anak-anak yang Allah Ta'ala berikan. Seorang ibu yang membesarkan anak dia, yang mengandung 9 bulan sengsara, maka seorang bapa yang membesarkan anak dia, bapa ni dia fikir, dia tak ada fikir apa anak dia ni, dia fikir supaya anak dia ni hidup dengan baik, cukup makan, ada tempat tinggal. Dia tak makan lagi pun tak apa, ayah ni asalkan anak makan dulu. Dia tak makan lagi pun tak apa, asal anak makan dulu. Itu sifat seorang ayah. Ibu pun begitu juga. Jadi bernilai tak bernilai anak ni, kalau kita didik, dia boleh membentuk sebuah negara itu. Kerana pendidikan awal adalah pendidikan di rumah masing-masing. Bermula di rumah masing-masing.
Adakah rumah itu sendiri menerapkan kesopanan nilai manusia? Kalau kita Islam ni menerapkan akhlak Al-Quran ataupun sebagainya. Kalau rumah kita perintah dengan tidak ada peraturan, begitu juga dia akan tidak ikut peraturan yang dibuat oleh kerajaan yang menjaga maslahah kita. Sebab rumah pun tak ada peraturan. Hidup di rumah pun tak ada peraturan dia. Nak balik pukul berapa kita tak marah, suka hati dia. Dia nak pergi ikut kawan mana pun kita tak marah. Apa akan jadi? Yang jadi akhirnya anak-anak tersebut tidak mencapai sebenarnya apa yang Allah Ta'ala suruh untuk kita pelihara anak ni. Allah Ta'ala bagi nikmat anak, Allah Ta'ala suruh supaya ikut dia, ikut Allah Ta'ala cara untuk memelihara anak. Itu penting. Nikmat tak nikmat anak ni sampai Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Zakaria. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat seorang anak. Dia mengadu pada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Cerita surah Maryam. Dia minta dengan Allah, aku ni ya Allah siang malam berdoa pada kamu. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Tulang aku ni lemah. Uban aku ni ada atas kepala banyaklah tua. Walam yaj'alni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran cerita dia, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tak putus asa minta dengan kamu. Nabi Zakaria ni faktor nak dapat anak tu tak ada dah. Dia tua dan juga wa kanat imraati aqira, bini pula aqira. Apa makna tu? Mandul. Macam mana nak dapat anak? Isteri mandul. Saya pula tua. Macam mana? Tapi dia bagi tahu pada Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku ya Allah, aku tak putus asa minta Allah. Sehinggalah dia sebut, aku nak anak ni bukan sebab apa, kerana yang pertama sekali yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub, supaya mewarisi aku dan mewarisi keluarga kenabian Nabi Ya'qub. Aj'alhu rabbi radiyya. So Allah Ta'ala redha anak yang akan lahir ni. Nak bagi tahu pentingnya anak. Nabi Zakaria minta. Dan begitu juga Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala bagi dia anak. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Dalam usia yang tua juga Tuhan bagi dia anak. Nabi Ismail. Kenapa penting ni? Nabi Ibrahim dapat anak, dia berdoa pada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ni orang mendirikan sembahyang serta zuriat keturunan aku. Itu di antara benda yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah, supaya anak yang dilahirkan itu mengikut acuan Allah Ta'ala, bukan mengikut acuan syaitan. Sebab hidup kita ni dua perkara je, tak banyak. Dia tak pergi 3, tak pergi 4. Sama ada imma syakira wa imma kafura. Imma syakira, jadi orang bersyukur, wa imma kafura, ataupun jadi orang kufur. Cara Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Insan, imma syakira, nak jadi orang bersyukur, silakan. Wa imma kafura,
ataupun jadi orang kufur. Pilih dua jalan. Sebab tu saya sebut selalu, kita ni berada dalam pilihan raya yang Allah Ta'ala buat. Pilihan raya kita ni 5 tahun sekali tak? Tapi bunyi nak pilihan raya awal ni. Betul ke tak tahulah. Itu pilihan raya nak pilih pemimpin. Ni pilihan raya nak pilih di antara dua calon. Calon Allah Ta'ala, Nabi, ataupun syaitan sebagai lawan. Hak duk pakoh hak tu hari-hari. Nak pakoh Nabi ke nak pakoh syaitan? Kalau ikut tak cara Nabi, orang panggil jadi puak syaitan. Dan puak syaitan ni disebut hizbus syaitan, humul ghalibun. Dalam Quran ada sebut hizbullah. Ada puak Allah. Hizib ni mana parti. Ada parti Allah. Parti Allah ni orang yang mana segala suruhan Allah dia buat. Satu lagi hizbus syaitan. Hizbus syaitan ni parti setan. Parti setan ni hak mana larangan Allah dia pakat buat. Dan manifesto kedua-dua ni ada. Manifesto hak parti Allah ni tak nampak atas muka dunia, nampak akhirat. Sebab syurga. Manifesto hak syaitan ni nampak sungguh atas muka dunia. Tak nampak apa buat projek ni dapat yang ni, buat begini dapat yang ni, main duit kat bawah meja dengan kawan ni boleh projek tu. Boleh sungguhlah dunia. Qarun ni parti setan dia ni. Terikat dengan manifesto syaitan. Apa manifesto syaitan? Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asy-syaitan, syaitan memberi manifesto kepada kamu. Ya'idukum ni saya nak terjemah memberi manifesto. Sebab terjemah dia, syaitan adalah berjanji kepada kamu. Menjanjikan kepada kamu. Setiap orang yang nak menang dalam pilihan raya mesti ada janji dia. Dia panggil manifesto. Saya sebut begitu baru tuan-tuan faham. Nah, sebab orang ni kalau contoh politik orang faham selalu. Manifesto apa? Kalau saya menang saya buat begini. Kalau saya menang saya buat begitu. Kalau saya menang saya buat begini. Bila menang, hampah tak ada. Nampak ni? Bukan parti mana-mana ni. Cerita ni cerita di Uganda. Syaitan kata kalau ikut aku, dunia boleh. Boleh rumah besar, boleh kereta besar, boleh. Tapi ikut Allah Ta'ala boleh juga rumah besar. Boleh juga kereta besar, boleh. Tapi dalam mardatillah, dalam keredaan aku, dalam aku rahmat. Ada juga janji tu. Kalau kita ambil dua parti janji pilihan raya, kalau apa ni kita panggil sebagai contoh dah. Kalau ikut saya boleh. Saya bagi sebulan RM50. Ikut dia pun sebulan RM50 juga. Kalau saya bagi ni minyak turun, dia berkata, minyak turun juga. Nabi kata kalau ikut aku, fi hazihid dunya hasanah. Atas muka dia dapat hasanah. Tapi hasanah yang dapat tu bukan harta, bukan apa. Tu kurnia Allah Ta'ala. Hasanah paling besar sekali apabila kamu hidup mardatillah. Allah Ta'ala redha. Kerana orang mukmin hak penting sekali hidup akhirat. Akhirat tu wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala beri janji kepada kamu, memberi manifesto kepada kamu, iaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala janji dengan syurga kepada kamu. Boleh nampak ni? Jadi kita duk pilih dua ni. Hari-hari duk bangun pagi-pagi duk pilih dua ni. Bangun pagi-pagi subuh tak ke mana, bangun pagi-pagi duk balas dengan bini dah. Pagi-pagi lagi duk pakoh setan dah. Duk pakoh setan dah. Hari ni jadi parti setan. Bahasa baik sikit seminggu lagi, masuk parti Allah. Dia tak ada gitu. Sekejap baik, sekejap jahat, sekejap baik, sekejap jahat ni. Wanada ashabul a'raf. Dia ada atas. Satu golongan yang baik sama banyak dengan jahat dia. Kecuali dia tak buat syirik lah. Dia duduk atas al-a'raf. Payah nak masuk syurga. Orang mukmin ni dia nak masuk syurga, dia tak fikir lain.
Baik, kita tengok ayat dia. Allahu Akbar. Jadi ayat-ayat yang ayat-ayat diturunkan kepada kita berupa suruhan Allah menunaikan hak dan tanggungjawab kepada anak-anak. Dia ada 5 ayat. Yang pertama sekali, ayat-ayat berkaitan dengan menyusukan anak. Yang kedua, memelihara anak dengan baik. Yang ketiga, memberi pendidikan kepada anak-anak. Yang keempat, bersederhana dalam mengasihi anak-anak. Yang kelima, membahagikan harta pusaka kepada anak-anak. Kita tengok ayat pertama dulu. Perintah menyusukan anak-anak. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Baik. Suratul Baqarah ayat 233. Ayat ni dia mari dalam tajuk penceraian sebenarnya. Dia mari ayat sebelum tu penceraian. Dia mari ayat menyusu ni, kalau sudah bercerai, biasanya suami isteri tak mahu tengok pun. Tak mahu tengok muka isteri pun, tak mahu tengok muka suami. Jadi, ini ada kebiasaan yang berlaku. Yang jadi malangnya, anak menjadi mangsa. Anak yang menjadi mangsa keadaan. Apatah lagi anak tu masih kecil dan dia tak tahu apa-apa dan dia nak menyusu sahaja, maka Islam menjaga kepentingan anak tersebut. Sepatutnya dah bercerailah. Jangan jadikan anak tu sebagai mangsa keadaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut yang pertama, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu, perintah Allah ni, hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Cuma perintah Allah ni ada yang berbentuk kena buat, ada yang berbentuk kalau boleh buatlah. Boleh faham tu? Maknanya ada yang berbentuk macam-macam mana pun kamu kena buat. Kalau tak buat berdosa. Tapi ada yang berbentuk kalau kamu buat pahala banyak. Dan kalau kamu tak buat pun tak ada apa. Jadi kita kena faham ayat-ayat itu berbentuk macam mana. Dalam ayat ni sebolehnya begitulah, ibu-ibu yang menyusukan anak. Maksud Allah Ta'ala sampai pada ayat ni itu ibu-ibu digalakkan. Suruhannya digalakkan menyusu anak dalam masa 2 tahun. Allah Ta'ala sebut walaupun penceraian itu telah berlaku. Bercerai itu bercerailah, tapi anak itu menyusulah. Tak boleh nak biar anak begitu. Dan Allah Ta'ala bagi tempoh selalu. Tempoh terbaik 2 tahun.
Kenapa tak 3, kenapa tak 4, kenapa tak setahun? Ada sebab dia lah. Sebab apa 2 tahun tu? Maka pengkaji-pengkaji ulama' kita kaji juga sebab apa 2 tahun. Di antaranya tempoh yang paling sesuai untuk ibu tu bersama dengan anak tu, kasih sayang dicurahkan 2 tahun. Daripada kecil sampai usia 2 tahun. Budak tu akan lebih rapat dengan mak dia kalau mak dia tu menyusukan dia. Itu di antara kajian. Lepas tu dalam kajian sains, kebetulan doktor-doktor sains duk kaji, dan sains ni pula dia ni mengaji agama. Kenapa Tuhan sebut 2 tahun? Orang yang bagi menyusu anak dia tempoh 2 tahun ni, dia boleh menjarakkan anak dia tu sendiri. Sebolehnya anak-anak ni ada tempoh jarak dia lah. Kalau 2 tahun tu beranak seorang, 2 tahun beranak seorang tu tak letih sangat perempuan tu. Cik, kalau nak anak ramai, stesen tu biar banyak. Boleh faham ni? Bukan satu stesen. Maknanya cawangan tu biar ada. Marah orang perempuan ni. Boleh faham tu tak? Kalau tak takut lah. Kalau kecil manis tak sah lah. Nampak ni? Kalau tak takut tak payah lah. Gitulah cerita dia. Jadi dalam tempoh masa 2 tahun tu menyusukan anak, mungkin lepas pada tu dalam masa 2 tak boleh beranak pula 2 tahun pula menyusu. Tengok keadaan, sebab orang perempuan sekarang dia bekerja dan kempen daripada Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan menyusu ni memang banyak. Keluar dalam Wanita hari ini, keluar dalam majalah. Kerana dia kata susu ibu adalah yang terbaik untuk antibody budak tu. Nak mana dengan susu lembu? Dia ajar pula dalam TV tu, kita tengok Wanita hari ini tu tak? Dia ajar pula apa ni, ibu-ibu ni simpan susu dalam peti ais khas. Kan ada peti ais, orang jual peti ais kecil tu, untuk simpan ubat apa di hospital tu lah. Simpan susu dalam tu. Jangan simpan dalam peti sekali dengan sayur tu. Ayah dia faham pula. Ingat susu everyday. Ayah dia pun makan lain macam rasa ni. Jadi simpan khas, tak campur dengan ikan, tak campur dengan daging, tak campur dengan apa, supaya bahan kimia tu tak masuk dalam susu ibu tu. Itu dia sebut. Dan memang penting sebab bagi wanita yang bekerja, dia kata, wanita yang bekerja, terutamanya orang perempuan bekerja. Jadi nak menyusu, susu tu banyak. Susu tu banyak, kadang-kadang sampai bengkak. Labu susu tu apa bengkak. Lalu perah susu tu, dan ada alat untuk perah susu tu, simpan susu tu dalam peti ais. Dia ajar cara macam mana. Lebih baik daripada minum susu lembu. Makanan budak daripada kecil membentuk akal fikiran dia. Membentuk akal fikiran. Itu kita kena pegang. Kalau budak tu minum susu lembu, jadi perangai dia nak macam lembu pun, kita nak macam mana dah? Ada yang mak bapak sibuk bekerja, memang cari rezeki tu satu tuntutan. Tapi duk sibuk sangat bekerja, duk hantar budak tu rumah apa ni, rumah pengasuh ke ataupun indun, duk jaga di rumah. Dia panggil apa? Bibik lah, duk jaga rumah. Ada kawan saya seorang, bini orang Kelantan, orang Jeli. Dia orang Kota Baru. Anak cakap indun. Nah, balik rumah Tok Ki dia kata, mu ni mari dua nak bukan beranak Indonesia. Tok Ki dia kata, wah nak cakap indun. Tok Ki dia kata, mari sini nak makan. Sebentar pak. Dia kata. Orang Kelantan kata, sebentar lah. Sebentar pak, dia kata. Kenapa? Dah duduk dengan bibik dua orang, bibik di rumah dia tu, bibik indun. Tidur dengan bibik, duk jaga dengan bibik, minum susu lembu. Sekali cakap Kelantan pun tak pernah cakap indun. Sebab tu bahasa ni dia tiru. Tidak ada orang yang kena ajar bahasa ni, tak ada.
Tiru. Kalau anak orang Perlis, merah-merah lagi hidup di Kelantan, sepatah cakap Perlis pun tak pandai. Cakap Kelantan itu, beranak tengok asal Perlis, beranak hospital Kangat. Lepas tu, duduk Kelantan ni, ada kata saya memang membesar Kelantan. Tua-tua baru balik Perlis, sepatah tak bercakap. Betul tak? Bahasa apa yang mula-mula sekali keluar daripada mulut itu? Menangis. Macam mana orang pun, anak India ke anak Cina ke, letak sama di labor room tu, hospital tu, dia menangis bunyi sama. Takut-takut ada anak Cina menangis bunyi syong syong siam, macam tu anak Cina. Anak Hindu bunyi yalla lala, tak ada dengar lagi. Nah, anak orang asli mana pun bunyi gitu. Siapa ada kes bertukar anak Cina bertukar dengan India, oh letih. Nah, mak putih ayah putih, macam mana anak ni? Gelak sikit anak ni. Tukar anak. Tapi menangis dia kata. Menangis ni bahasa antarabangsa tak lah guna. Menangis ni dia sakit perut pun dia menangis. Dia panah pun dia menangis. Dia tak selesa budak dah kecil dia mesti dia menangis. Mesti dia menangis. Lepas tu lah barulah anak India, sebab apa dia pandai cakap India? Sebab mak bapak dia India. Hari-hari duk dengar. Baik. Liman arada yutimmar radha'ah, bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Kalau boleh maknanya. Sebab tu Tuhan kata liman arada. Kalau boleh selama 2 tahun. Tapi kalau kurang boleh, tak ada masalah. Tapi aula dia 2 tahun. Wa 'alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhum bil ma'ruf. Nabil ma'ruf, dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara sepatutnya. Oleh kerana ibu tu disuruh menyusukan, maka ayah disuruh cari rezeki. Kerana air susu ni tak keluar kalau mak sendiri tak makan. Mak tu sendiri mesti makan makanan yang sihat-sihat, yang boleh menjamin susu yang banyak untuk anak tu. Sebab tu orang yang menyusu, kalau mari bulan Ramadan, gugur dah dia untuk puasa bagi dia. Dia boleh buka puasa kerana takut kering air susu tu kalau puasa. Kesian pada budak tu. Nah, itu syarat tetap lagu tu. Syarat maknanya hukum tetap lagu tu. Tapi perempuan yang mengandung, takut anak tu efek apa kalau dia puasa, dan dia boleh makan walaupun mari bulan puasa. Jadi hak laki ni, hak tak puasa ni, awak menyusu ke awak mengandung? Yang minta ke darah mi tiap hari ni. Lah, mengandung betul tak, menyusu betul tak, tapi saja malah puasa, itu masalah. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidak diberatkan seorang melainkan menurut kemampuannya. Maknanya berapa banyak nak bagi ikut kemampuan lah. Jangan pula mak tu minta lebih sangat. Nah, batuk-batuk makan ayam seekor sehari pun kenyang dah, tiba-tiba 2 ekor sehari. Letih. Orang Melayu kita tak makan, ya 2-3 ketul je sehari dah. Kalau seekor tu duduk 2 beranak tu nak tahan berapa hari. Kalau orang Arab jangan, seekor seorang. Ada kawan saya tu nikah dengan Arab, anak Syekh tu. Masa hidup mengaji dulu, dia kata, kata aku nak nikah juga dengan Arab. Oh, dia kata tak sah. Saya kata, oh, bapa tak boleh, saya kata. Dia kata, mu kena perah ayam sekandai, dia kata. Mu kena perah ayam banyak, kata. Bapa, seekor sehari ayam. Allah, saya kata. Seekor sehari ayam habis lah kita. Jadi toke ayam, perah tu untuk makan ke bini. Nah, dia seekor makan seorang. Oh, dia kata, tak salah. Parut modal, dia kata. Baik. Jadi, berapa kadar tu? La tudarra walidatun biwaladiha. Jangan menjadikan seorang ibu tu menderita kerana anaknya. Jangan susahkan ibu dalam urus susuan ini. Antaranya
Suami jangan lari daripada tanggungjawab. Maknanya ibu dah bercerai dah, tugasnya menyusu je lah. Hak bahagian cari rezeki anak. Apa kalau tak bercerai, jangan susahkan ibu tu. Sepenuhnya suami kena cari. Kena cari. Sebab tu kita jangan guna istilah. Tengok ni anak abang ni, alah anak abang. Tengok ni anak awak ni, anak awak. Jangan guna istilah anak kita. Tengok anak kita ni bang. Nah, benih tu mari pada kita lah, hak lelaki ni. Tapi tumpang dalam perut dia hak perempuan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi, di antara ujung sulbi kita, wat taraib, dan air dia. Jadilah. Wala mauludu lahu biwaladih, dan jangan jadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Begitu juga jangan susahkan bapa. Minta lebih-lebih pun tak boleh juga. Jadi nak selesai macam mana? Mahkamah menentukan berapa kadar. Kalau kita tengok masa isi orang menikah tu, dia ada sebut pendapatan bulanan berapa, betul tak? Itu semua rujukan mahkamah tu. Tengok pendapatan bulanan 5,000. Mu beri ke binimu bulan-bulan berapa? 500. Mana boleh? Nah, mana boleh 500? Kalau anak 2, 3, 4 orang, pendapatan bulanan itu menentukan berapa. Siapa menentukan? Mahkamah. Kita habis ayat ni. Wa 'alal warithi mithli dzalik, dan juga waris yang menanggung kewajipan tersebut. Nah, kalau bapanya susah dan sebagainya, waris boleh tanggung. Kalau tidak, mati bayi itu bakal berdosa lah. Fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Dan jika kedua mahu menghentikan penyusuan itu, bersetuju, mereka sudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah. Ini pula jikalau tidak boleh diteruskan penyusuan itu. Mungkin ibu tu kena pergi tempat lain sebagainya, persetujuan menamatkan penyusuan itu boleh dicapai dan boleh dipanggil ibu susu lain. Kena upah orang menyusukan anak tersebut. Itu agama aja begitu. Upah. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Dan jika kamu beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu. Ini termasuk dalam hukum anak menyusu pula. Anak susuan. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, bila kamu serahkan dan kamu serahkan upah yang kamu nak beri dengan cara yang patut pada hak menyusu tu. Wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'malun basir. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat apa jua yang kamu lakukan. Allah menekankan kepentingan takwa kepada ayat ni. Dalam bab menyusu ni, mari-mari takwa. Bahawa segala perkara yang kamu boleh buat, hukum aku dan suruhan aku ni, di atas dasar takwa. Sebab makna takwa tu sendiri imtithal awamir wa ijtinabun nawahi. Boleh faham tu? Sekadar itulah pagi ni, insya-Allah. Tak boleh banyak-banyak mengaji pagi ni. Dia teringatkan nasi lemak, nasi kabu, pulut kuning, macam-macam dah. Jadi satu ayat pun cukup lah. Jadi insya-Allah minggu sekali lagi kita sebut ayat-ayat berkaitan dengan suruhan pada perkara bab yang kedua, iaitu perintah memelihara anak dengan baik. Dia akan sebut nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala washabbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.